Okey, Assalamualaikum. Dengar tak? Boleh dengar? Dengar. Okay, good. So, welcome to our first session. Yeah. So, basically, our 116 Introduction to Computer Programming. Okay. So, first of all, saya harap you all dah isi lah entrance exit survey. Okay. So, make sure you all isi entrance exit survey. Yeah. So, one thing is kalau boleh, if possible, tak boleh pun bolehkan juga. Okay. When you fill the entrance survey, tolong letak satu lah. Okay. So nanti bila you all exit nanti ujung baru letak 4, 5, 6. Okay, kalau ada 6. Okay. Baru letak 5 dan 5 lah. Tapi lebih daripada supaya nampak benda yang kita nak kira. Okay. That's the first one. Okay. So the second one, our notes. Okay. So for our notes, you can go to your feature. Okay. And then under course content, okay, under your course content, you will see my folder here. Okay. So dalam folder ni akan ada all our notes, okay, all our lecture notes akan ada dalam ni. But our lecture notes sebenarnya yang kita pakai hanyalah 1 sampai 3 lah. Okay. 4 dengan 5 ni sebenarnya kita tak pakai sangat sebab the rest of the syllabus will be hands on. Okay. Okay, that's the one, two things. Okay. And then what else? Habis lah kita pasal feature. Okay. So nanti test pun kita akan buat kat sini. You can go to course assessment. Okay. So you can do your assessment later. Okay. Assessment nanti kita lakukan. Okay, next one. So, ada question? No question? Okay. Kalau ada please interrupt me. Okay. Kalau ada soalan terus on mic and please interrupt me. Okay, so talking about our syllabus is very simple. Okay, course kita sangat senang. Tak ada apa-apa yang complicated. Introduction to Computer and Programming. Okay. So we will have around berapa chapter? 7 chapter in all. Okay. So in all kita akan ada 3 chapter. Okay. So the first 3 chapter ni lah yang will be the theory part. Okay. 3 chapter pertama ni akan jadi theory part. Maksudnya saya akan bercerita seorang-seorang. Saya rasa bila kita belajar online sini memang 3 chapter pun saya cakap seorang-seorang. Okay. And then the rest of the chapter 4 and so forth, sampai 7 ni. Okay. Yang ini kita akan buat secara hands on. Okay. Maksudnya you akan tengok saya demo and then you interrupt. Okay. Very simple subject. Okay. So tapi dia hands on. Itu dia punya cabaran. So we settle this one. So ada question before we start? Is our first step. Ada soalan? Kita nak masuk chapter 1 lah. Yeah. Okay, so we will move to our chapter 1. Okay. Boleh share schema tu dekat group. Schema mana? First outline lah. This one. Okay. This one. Yang ini kat silap saya dah ada tak? Kat Island, saya nak kena kat Island, kat eFuture. You can download it here, the scheme of work. Okay. eFuture kita canggih sikit. Okay. Ada kat sini. Tak kisah tahun berapa pun sama tu. Okay. So you can get it from there, no problem. Okay. So let's begin. Okay, so mari kita mulakan. Saya sediakan satu yang kosong. Saya buka notepad dulu untuk simple content. Okay, dan ini buka besar. Satu lagi ni. And then I will move my slide. Okay. Okay. Chapter 1, Introduction to Computer and Computer System. Check. Okay. Record. Introduction to Computer and Computer System. So basically, kita akan discuss, the first one we will discuss about history lah. Sejarah komputer ni macam mana tercipta and so on. Very simple history. Okay, very straightforward. And then kita akan tengok, so kita akan go to topic 3 dulu baru ke topic 2. Sebab kalau kita go to topic 3, nanti takut you all tak nampak apa yang saya discuss. Okay. So topic 3, Modern Computer System, kita akan tengok lah. So benda suara kurang jelas. Dengar. Saya dah tarik dekat. Besar je muka saya. Okay.
Okay. Dengar. Can you hear me? Dengar. Dengar. Tolong dengar. Saya assume dengar lah. Okay. Okay, so kita akan discuss this 3 topik lah. Tapi saya nampak macam ada 4 topik. Oh, dia tak masuk yang last. Okay, tak apa. We go. Okay, don't worry. Overview of computer history. Okay. So dia start dengan generation 0. Okay. So generation 0 ni maksudnya dia tak pakai elektrik lah. Kesimpulannya yang kita boleh kata. Dia bukan tak pakai elektrik. Dia tak dalam bentuk digital. Dia tak dalam bentuk electrical current punya apa process. Okay. So the first computer, okay, the 0 generation. So basically we call it the mechanical era. Okay. So mechanical era ni maksudnya komputer ni dia akan rupa macam ni. Okay. Dia akan berupa seperti ini. Dia macam apa orang kata, mechanical era ni macam alat muzik yang macam yang ballerina untuk you all simpan apa tu namanya yang mak-mak kita simpan alat barang kemas tu. Yang ada ballerina menari tu kan. Kalau you tengok dia punya sound tu dia simpan dalam bentuk mechanical dengan menggunakan dot-dot digital. Okay. So dot-dot tu pun dikira sebagai digital dot. Okay. Tapi dia execute dalam bentuk mechanical. Maksudnya dot tu akan langgar batang besi tu untuk menghasilkan. Okay. So that what is mean by mechanical era. Okay. So in this era, okay. So yang penting kita berkenalan adalah dengan 2 orang ni lah. Mana saya punya pointer. Okay. Saya tertekan tu. Okay, sekejap ni tu contek-contek. Okay. So yang kita kena kenal adalah mamaknya lah Pascal. Okay. Dia yang menciptakan kalkulator yang sangat mudah yang hanya ada tambah dan tolak. Okay. Sebab tu kalau kita tengok apa ni namanya kalkulator zaman dulu kan. Okay. Kita tengok kalkulator zaman dulu dia mechanical ni maksudnya yang dia tekan-tekan bila dia nak calculate tu dia kena tarik. Kalau dalam cerita-cerita Mak Saleh kita banyak tengok. Okay. So yang more to computer yang dah start ada element of computer, okay, is this Charles Babbage. Okay. Dia dah start ada memori tapi input dia menggunakan punch card. Dia tak menggunakan keyboard. Okay. And output dia pun keluar dalam bentuk punch card. Okay. So kenapa kita definekan punch card ni kita perlu tahu. Sebab nanti kita akan tengok yang John von Neumann dulu. Okay. So after the 0 generation, okay, so come the first generation. Okay. So the first generation ni basically kita menggunakan vacuum tube technology. Vacuum. So what is vacuum tube technology? So basically vacuum tube tu rupa dia akan jadi something like. So vacuum tube tu maksudnya dia vacuum tube lah. Okay. Dia akan berupa seperti mentol. Okay. Maksudnya kalau you nak tengok vacuum tube ni adalah pada cerita lama Frankenstein. Okay. Kalau you tengok cerita kalau kita tengok cerita Frankenstein, okay, kita akan tengok ada lampu lilap-lilap kat belakang kan. Okay. So lampu tu adalah the vacuum tube. Dia tengah proses. Bila dia on, dia akan nyala. Bila dia on ataupun the input is 1, okay, dia akan menyala. Kalau dia tak nyala, maksudnya the output is 0. Okay. So dia on and off nya state. So dalam bentuk binary lah, sama macam komputer yang sekarang. Cuma dia dalam bentuk light signal. Okay. And then bila kita bercerita pasal 0 generation ni, okay, first generation ni, dia ada masalah satu. Okay. Bila you pakai vacuum tube, you kena bayangkan mentol lah, senang. So mentol basically the size is very big. Okay. Maksudnya kita tak boleh nak buat benda kecil-kecil sebab zaman dulu tak ada lampu LED. Okay. And then dia diperbuat dari kaca. So bila diperbuat daripada kaca, salah satu masalahnya adalah dia pejar. Maksudnya kalau jatuh ataupun kalau terlalu panas, dia akan burn out. Sama macam mentol. Okay. And then dia menggunakan banyak elektrik. Kenapa dia gunakan banyak elektrik? Because you use light. You use mentol. Okay. Vacuum tube use mentol technology. So dia akan panas. Bila benda tu panas,
dia akan menggunakan lebih banyak tenaga. Okay. So apart from that, dia banyak lah. Dia unreliable sebab kadang-kadang bila tengah proses dia rosak, kena go all over again. Maintenance very high. Okay. And then the size is huge and so on. Not portable tu sampailah kita ada laptop baru selesai. Okay. Okay. The first generation, no problem. Okay. Yes, no problem. Okay. So dalam first generation ni yang kita kena berkenalan secara baik adalah ENIAC. Okay. So ENIAC ni dicipta untuk apa orang kata, bawah projek DARPA lah. Okay. Projek DARPA ni projek US punya komputer tu. Okay. So this is the consultant. Maknanya inilah John von Neumann. Okay. So John von Neumann ni dia consultant untuk ENIAC. Dia advice pasal macam mana nak buat ENIAC ni. Tapi outcome dia bukan ENIAC. Okay. Outcome dia adalah advanced. Okay. Advanced of ENIAC. Okay. So John von Neumann ni is very prominent, very very important person dalam kita sebagai orang komputer. Okay. Mana? Saya pun tak tahu. Saya tak boleh approve lah. Okay. So this is the first generation. Okay. So after the first generation come the second generation. Okay. So maksudnya dalam satu vacuum tube ni dulu mewakili satu gate logic. Okay. Bila kita pindah kepada second generation yang menggunakan teknologi transistor, okay, dia masih lagi satu transistor mengandungi satu gate logic. Okay. So gate logic ni as we know lah. Okay. I assume you all know lah. Okay. Kita ada OR gate. Okay. Kita ada apa lagi? Kita ada AND gate. Kita ada AND gate yang 4 yang utama. Okay. Kita ada apa lagi? NOT gate. Okay. And kita juga ada yang satu unit state exclusive OR. Okay. So selain daripada yang ini kita ada variety dia lah. Kita ada NOR, kita ada NAND. Okay. But this is not the main one. Yang main one adalah yang 4 yang sama. Yang bawah tu adalah variety. Okay. So transistor, okay, bila kita berpindah kepada transistor, rupanya dia dah tak pakai this vacuum tube technology. Dia dah start pakai semiconductor technology. Okay. So transistor, rupa dia akan macam ni lah. Okay. So basically kenapa ada 3 kaki, kita secara mudahnya boleh kata 2 untuk input, 1 untuk output. Okay. So itu yang penting jumlah kaki dia lah. Okay. So that is about transistor. So transistor ni yang bagusnya adalah dia berjaya mengecilkan sedikit size komputer. Okay. Senang nak assemble and then smaller size and then dia lebih reliable. Okay. Dia lebih reliable. Reliable maksudnya dia tak mudah terbakar seperti mentor. Okay. Tapi kekurangannya adalah dia still very costly. Kenapa dia costly? Sebab kena ingat. Okay. Why it's still costly? Sebab satu transistor hanya mengandungi satu gate logic. Okay. So maksudnya dia still very bulky lah bila you assemble all that. Okay. So after the second generation, okay, so dia very bulky, still lagi rupa macam ni. Okay. Size of a table, a room, size. Okay. And then come the third generation. Okay. So when we talk about the third generation, kita dah berubah kepada IC, integrated circuit. So integrated circuit dia akan berupa sebegini. Dia akan rupa macam labah-labah ni. Okay. Kalau tengok tadi kaki dia, before this, kaki dia ada 3 je. Okay. So sekarang kaki dia akan ada lebih banyak macam labah-labah. So kenapa kaki dia lebih banyak? Macam ni. Okay. So kenapa dia ada lebih banyak? Sebab dia mudah. Okay. Kalau vacuum tube tu satu gate logic, satu vacuum tube. Tapi dalam bentuk kaca. Okay. And then we use semiconductor, dia jadi transistor. Masih lagi satu gate logic, satu transistor. When you move to IC, dia akan ada multiple of same. Of same gate. Saya salah header.
gate. Okey. Patut macam lain ni. Gate. Pagar Okay. Gate. Okay. Multiple gate logic in one IC. Okay. So, tidak nampak saya stresskan perkataan same. Same tu, maksudnya dalam ni kalau kita kata this IC is for AND gate, maksudnya semua kaki yang ini adalah untuk AND. Semua tu maksudnya pair of 3 kalau AND. Okay. Boleh jadi pair of 3. Okay. Maksudnya 2 untuk input, 1 untuk output. 2 untuk input, 1 untuk output. Okay. And then dia ada power, ground and so on. Okay. So mungkin boleh ada 2, 4 ataupun biasanya ada 8. Okay. Dia boleh ada berapa yang ikut size dia punya IC. Okay. So that is about IC. Okay. So dia lebih laju, senang nak maintain, very cost. Okay. Cost dia reasonable sikit. Okay. Lagi apa lagi kita boleh cerita? Inilah kebagusan-kebagusan dia lah. Okay. So after the third generation, we will go to the fourth. So macam mana rupa? Okay. Ni rupa IC yang pertama. Nampak dia tak ada casing, kaki dia pun sikit je, 1, 2, 3. So dia ada side 1, 2, 3. Sebenarnya dia hanya gabungan 2 gate logic. Okay. So from here, okay, they move to VLSI. So bila kita start pakai VLSI ni, kita dah tak pakai teknologi semiconductor. Okay. Macam mana VLSI? So the next one, okay. So bila kita dah pakai VLSI, so we move from IC to VLSI, maksudnya dalam VLSI ada multiple or different. Itu je beza dia. Okay. Okay. So maksudnya dah tak perlu ada banyak-banyak gate logic untuk menghasilkan satu CPU. One, very large scale, okay. So maksudnya you tak perlu ada banyak-banyak lagi IC lah. Tak perlu ada AND asing apa semua. So you can combine everything dalam bentuk VLSI. So bila kita bercakap pasal VLSI ni, kita dah tak menggunakan lagi integrated circuit macam tu. Okay, so how we fabricate our VLSI, kita dah menggunakan wafer fabrication. Maksudnya kita menggunakan this one. So daripada this one, dia burn, dia memang akan keluar dalam bentuk bulat. Tak boleh keluar dalam bentuk lain. So maksudnya ada banyak part kita kena buang. Yang mana yang tak lengkap tu kita akan buang. Kita akan potong yang ini, yang part segi yang sama ni, yang cantik ni, kita akan potong. So this will be your VLSI. Okay. So from here, lepas dia potong, barulah dia akan berupa seperti ini. Lepas dia dah masukkan dalam casing dia, dah keluarkan kaki dia, hilang dah gambar dia. Dah tak keluar. Barulah dia akan connectkan dengan lebih banyak kaki. Kaki. Ni lah kaki dia. Okay. So kita boleh connectkan terus ke banyak kaki. So dalam ni akan ada AND gate. Dalam tu juga akan ada OR gate. Ada apa tadi? Exclusive OR and NOT. Okay. So dalam ni juga akan ada ALU and so on. Okay. Jadi kita akan discuss that one. Don't worry. And then the last one, okay, after the fourth generation, after the 0, 1, 2, okay, 2 transistor, okay. And then kita akan ada the fifth generation, okay, the last one, kita akan ada ULS. Dia tak ada ubah apa-apa lah, dia tambah U je, okay. Dia akan menjadi ultra. Okay. So dalam ultra ni, dia akan ada multiple VLSI. Okay. Maksudnya VLSI ni kita boleh kata chip CPU zaman dulu, chip processor zaman dulu, dalam ni hanya ada single core. Chip komputer zaman dulu dia hanya ada single core. With VLSI, kita boleh jadikan multiple of ULSI, kita boleh gunakan multiple of VLSI dalam. Maksudnya ULSI ni membolehkan kita mencipta prosesor yang ada multi-core. Multi-core processor.
Okay, single core, multi core. Okay. Itu je lah perubahan yang dia boleh buat. So daripada zero generation kepada fifth generation. Kenapa ada fifth? Oh, zero tadi mechanical. Okay. So daripada first generation vacuum tube sampailah ke fifth generation LF. Okay, habislah cerita topik kami. Ada soalan? Any question so far? History biasa tak ada soalan. Okay. So, okay. John Bonuman kita skip sekejap. Okay. Kenapa saya skip? Sebab nanti you tak tahu apa saya cerita. Okay. So, sebelum kita cerita pasal John Bonuman, kita cerita dulu what is a computer. Okay. So, computer briefly benda ni lah. You baca lah. Hafal lah. Terimalah ia seadanya dengan redha. Okay. Saya tak pandai baca slide. Okay. So computer, what is it? Indeed, is a combination of hardware and software to become a computer. Okay. So kita dah tahu benda ni. So the hardware can be any of these five. Okay. Ini pun kejap lagi kita tengok. Sebab yang paling penting kita nak tengok adalah benda ni. Bila kita tengok gambar ni, muncullah soalan pertama saya. Apakah nama benda ini? Anybody? This is the target on your mind. Apa nama benda ni? CPU. CPU? CPU. Monitor. Salah lah. CPU je. Monitor tak? Yang saya letakkan monitor kat sebelah. Jauh sangat tu. PC. PC stand for personal computer. Nama benda ni? Jantung. Motherboard di dalam benda ni. Unit processor pusat kan? Unit prosesor pusat tu CPU lah dah masuk. CPU ke? Okay. So sebenarnya jawapan dia dekat atas ni Okay. So this is system unit. Okay. So lepas ni jangan kata benda ni CPU. Okay. Kenapa kita panggil benda ni system unit? Sebab system unit ni adalah satu casing yang lengkap di mana dalam tu ada semua. Maksudnya kalau you beli komputer secara berasingan, maksudnya first you beli casing. Okay. So you will only get the casing with the power supply. Okay. So this is your casing. So dalam casing tu nanti baru you install you punya motherboard. So atas motherboard ni, okay, when we talk about motherboard, benda yang paling penting sekali ada atas motherboard adalah apa? So dah ada casing. Okay. And then casing kita install motherboard dalam tu. Okay. So apa benda yang paling penting atas motherboard? Anybody? Kenapa kita kena beli motherboard? Apa benda paling penting atas motherboard? Dia nak kawal semua input yang masuk. Yes. Tapi okay, sebab kita nak kawal. So macam mana kita kawal semua benda yang akan dikenekkan ke motherboard? So apa yang paling penting atas motherboard? Processor. CPU. Processor. Yang RAM semua dah. tak, yang paling penting. Yang BSI. Ya? RTX. Apa yang paling penting? ATX tu adalah power supply dia. Okay? AT maksudnya komputer lama. Bila you shut down, you kena tekan button power tu untuk off. Okay? ATX maksudnya bila you shut down, you tak perlu tekan button power tu untuk offkan power supply. Dia offkan. Okay? VLSI. Apa dia? VLSI. VLSI tu adalah teknologi wafer yang kita gunakan untuk create CPU. Okay? Apa yang paling penting bila kita beli motherboard? Ada tak jawapan dia kat sini? RAM. Ada. Apa yang paling penting? PCI. RAM. Paling Processor. Bila kita beli motherboard, apa yang paling penting? Okay, sekejap. Try. Jadi tak?
Saya contoh-contoh. So kalau kita tengok dekat sini, how should I do it? Mungkin boleh macam ni. Hopefully. Tambah. Not bridge dengan sub bridge. Not Bukan. Mana you all Google tu? Kita tengok. Jadi tak? Cuba screen gambar ni Okay. Nampak? Dia terkeluar terus. Kita tunjuk balik. Okay. Dah. Ini PowerPoint saya tu. Yes. Okay, benda yang paling penting atas bila you beli motherboard, this is your motherboard. Benda yang paling penting sekali mesti ada atas motherboard adalah benda bawah ni. Nampak tak ni? Sebuah bateri jam. Inilah benda yang paling penting di atas motherboard. Okay. So this battery jam, you put it on your CMOS chip. Okay, CMOS battery ni. Okay. So kenapa benda ni paling penting? Sebab kalau you tengok komputer yang you dah beli lama, certain komputer, after a few years, okay, you akan tengok every time you on, okay, dia punya jam akan reset. Ataupun dia tak dengar apa? Bukan tak dengar. Dia akan reset. Ataupun dia tak kenal. Yes, dia tak kenal you ada keyboard, sometimes dia tak kenal you ada mouse, sometimes dia tak kenal you punya hard disk apa, you punya boot drive kat mana. Okay. So the idea of CMOS chip ni, CMOS battery ni, okay, adalah untuk retain data di dalam you punya this one. Tak silap saya lah, nampak tak nampak tu. Okay. Untuk retain data dalam you punya BIOS. Dalam you punya BIOS. Basic Input Output System. Okay. So what is BIOS? Okay. So BIOS adalah benda yang you nampak bila you on komputer ni, nampak BIOS. Tak apa-apa dia keluar tu, sampailah sebelum dia keluar gambar window. Okay. So bila dia start keluar gambar window ke, window tengah boot ke apa, itu baru dia start window. Selain daripada itu, yang sebelum-sebelum tu, itu semua adalah data yang ada di dalam BIOS. Okay. Yang kita dah savekan di dalam BIOS. So to maintain data dalam BIOS, kita memerlukan this CMOS battery. Okay. Dapat the relation? Okay. So maksudnya, back to our picture just now. Bila kita ada motherboard, so benda yang paling penting kita mesti ada our CMOS. Okay. So aside from CMOS ni guna dia untuk apa? CMOS ni untuk maintain kita punya BIOS. Okay. Kita punya BIOS chip punya data. Okay. So after kita dah pastikan benda ni cantik, barulah kita pergi beli pula CPU. CPU can be anything lah. Intel ke, AMD ke, apa lagi yang ada, Cyrix ke and so on. Okay. And then aside from CPU, you juga mesti ada you punya main memory. Ini yang penting. Okay. So lepas dah ada main memory, okay, so data permanent kita akan simpan dalam you punya storage. Okay. Dalam you punya hard disk drive. Okay. So after hard disk drive, apa lagi yang penting? So everything, this one, okay, all this string termasuk dengan you punya port kat belakang, you punya slot, apa semua, okay, VGA card and so on, okay, will be connected using busman. Okay, so this is how your data is transmitted lah. Okay, so that's the first one. Okay. So the second one, yang ini you kenal kan? This one? Kenal kan? Senang je ni. Kenal. Okay, this is your input devices. Okay. This is your output devices. And yang kat bawah ni will be your output device. Okay. So soalan saya, apa you all panggil benda ni as general? Desktop. Monitor. PC. Tak, as general, bukan secara spesifik. Secara spesifik, ni monitor, ini speaker, ini keyboard, ni mouse. Okay. And this is Komputer. Papa so, screen. Sebelum Screen papa. masuk sistem ni. Ini kita punya apa? General. Desktop. Seni bina komputer.
PC. PC Kan. whole thing. PC lepas kita dah install apa semua, okay, dia baru dia jadi PC. Kalau kita gunakan untuk personal use. Okay? So ini apa? Yang ini. Yang ini dia. Gabungan input dan output devices ni, okay, kita panggil sebagai apa? Apa nama dia? Anybody? Okay. So bila kita, kalau ini sahaja memang nama dia output device. Okay. Kalau yang bawah ni sahaja memang nama dia input device. Tapi combination of I/O device, okay, input devices ni, I/O device, kita panggil dia sebagai device. Kita panggil dia sebagai peripheral devices. Device sampingan. Itu maksud peripheral devices. Okay? So, bila kita dah ada our system ini dah cantik, kita punya input output unit dah cantik, okay? Input unit dah cantik, kita dah ada a complete peripheral devices, and then kita combinekan dengan system unit. Nama this whole thing kita panggil apa? Kau color? Okay. This whole thing pula kita panggil apa? Keseluruhan ini. PC lah. Kita tak boleh panggil dia PC. PC tu menunjukkan penggunaan kita. Kejap lagi kita discuss PC. Nanti nama dia apa? Komputer. Dia bukan jadi komputer ni. Cara Kalau guna kita komputer. ingat, komputer maksud dia hardware tambah software. So sekarang kita baru ada a complete hardware. Apa nama kita panggil dia? Hardware lah. Takkan kita nak panggil dia hardware je? Bukan. Tapi kedai hardware pun Desktop. hardware juga. Desktop kan? Dia dah a combination of complete hardware. Apa kita pakai? Apa kita panggil? Anyone? Cara mesin. Apa The dia? perfect hardware. Dia tak perfect lagi. Okay, kita tak boleh Desktop panggil hardware. apa? Desktop hardware. Desktop hardware. Okay, desktop tu, okay, maksud dia, desktop tu sebenarnya maksud dia adalah, kan kita dah ada sistem unit kan? Okay? Bila dia tegak macam ni, kita panggil dia sebagai tower. Okay? Bila dia melintang, kita panggil dia sebagai desktop. Itu je beza dia, desktop dengan tower. Okay? Bila kita lipat-lipatkan dia, boleh lipat-lipat kan? Kita tunjuk gambar yang last tu. Bila kita, alamak, terlajak lagi. Okay? Bila kita lipat-lipatkan dia, macam ni, mana? Ni. So, this is personal computer. Okay? Bila dia dah jadi apa? Bila penggunaan dia untuk personal computer kan? Baru kita panggil, mana? Salah tekan. Bila penggunaan dia untuk persendirian, itu yang kita panggil personal computer. Okay? Bila kita lipat-lipatkan penggunaan persendirian ni, dia akan jadi laptop. Bila laptop ni kita combinekan letak touchscreen, dia akan jadi tablet. Bila tablet ni kita kompres boleh masuk SIM card, dia akan jadi smartphone. Bila smartphone ni kita kompreskan lagi, dia akan jadi wearable. Semua ni adalah personal computer. Okay, sebab untuk kegunaan peribadi, itu maksud personal computer. Okay? Yang istilah ni adalah bergantung pada penggunaan. Kejap lagi kita discuss. So, tapi kita masih lagi di sini. Kita baru selesai balik dari kedai, okay, dah pasang semua ni, sistem unit katakanlah beli dah siap semua. And then, apa nama kita panggil benda ni? Pada masa ini. Alat kelengkapan. Alat kelengkapan. Mak Saleh nak panggil apa? Teknologi. Oh, ni kelakar juga. Jawapan pelik-pelik. Okay. So, this one, okay. So, maksudnya bila you ada sistem ini, okay, you combine with a complete input-output device, your peripheral device, okay, kita akan ada nicely, mana saya punya colour? Colour. Ini saya nak tulis. Oh, lagi. Kita akan ada a good, this one. Okay. Kita hanya akan ada a good dumb terminal.
terminal yang bengong. Okey. Pada masa ini terminal ni masih lagi bengong. Dia tak bijak. Okey. Sebab dia hanyalah satu elektronik yang telah disambung, yang tak boleh buat apa-apa. Apa yang you boleh buat adalah tekan button on, dia akan boot, okey. Tapi dia tak boleh buat apa-apa. Okay. Dia hanya akan mati pada masa boot. Dia akan kata nothing is installed. Okay. So for that, to make this dumb terminal into a smart computer, okay, you will need to install the software. Okay. So software apa yang kita perlu install? The system. Software apa pula yang kita perlu install? Yang pertama. Windows. Ada orang tak suka pakai Windows. Dia nak pakai Mac. Mac tak boleh install Windows. So generally, benda pertama yang kita kena install adalah kita tukar balik kan? OS. OS. Our operating system. Okay. Operating system yang ada banyak. It can be Windows, it can be Mac OS. Okay. iOS. iOS. Android. Android sekarang. Lagi? Dia ada lagi yang free. You boleh install Linux. Okay. Kalau you terror, you boleh install Unix. Okay. Kalau you terror lagi, you boleh install Berkeley. Dreamweaver. Dreamweaver adalah application software. Kejap lagi kita discuss. Okay. So bila you dah install operating system, barulah you punya dumb terminal tadi yang ini berubah menjadi komputer yang sedikit bijak. Okay. Tapi sebijak-bijak dia masih lagi handicap. Maksudnya dia masih lagi cacat. Okay. Dia dah kenal diri dia. Oh, aku komputer. Tapi sesetengah operating system ataupun a new hardware tidak akan dikenali oleh you punya operating system. Okay. So for that you must install the utility software. Okay. Utility program, utility software ni maksudnya basically this will include your driver. So bila you beli printer baru kan, canggihnya kan, yang terbaru punya apa semua, you punya operating system dia tak datang dengan that driver. So you have to install external driver yang dibagi dalam CD tu, install manually and so on, barulah you punya komputer yang bijak ni kenal. Oh, aku ada printer rupanya. Macam dia cakap, oh aku ada kaki rupanya, ada tangan rupanya. That's the use of driver. Okay. So bila you dah install operating system, this basic system software, barulah you punya dumb terminal tu menjadi sedikit bijak. Okay. Kenapa dia jadi sedikit bijak? Sebab dia baru kenal diri dia. Oh, aku bukanlah satu mesin yang tak boleh buat apa-apa. Aku ni bijak punya. Okay. Tapi sebijak-bijak dia masih lagi belum boleh tolong kita buat kerja. Okay. Maksudnya walaupun you dah install OS, you still tak boleh buat presentation macam mana yang saya buat ni. Maksudnya tak boleh buka PowerPoint, tak boleh buka Notepad dah boleh. Tak boleh buka apa lagi? Browser and so on. Okay. So for that, you kena install you punya application software. Maksudnya this is the time you install you punya Microsoft Office. Macam tadi you bagi contoh Dreamweaver. Kalau you developer, web developer, you akan install you punya Dreamweaver. Kalau you belajar 1 to 8 nanti you ada start belajar programming, you akan install Golang C++ ke apa sahaja yang berkaitan dengan C++. Okay. Yang itu Dreamweaver apa semua, dia dah tak jadi general purpose lah. General purpose, contoh dia macam Microsoft Office. Specialized, maksudnya macam tadi, dia cakap Dreamweaver and so on. Okay. So apps pula, dia maksudnya apa-apa software lain yang kiri kanan yang digunakan untuk run. Contoh apps yang bagus adalah Google Chrome. Okay. Nampak So, kita kena faham sistem software untuk membantu our dumb terminal to become smarter. Okay. Application software untuk membantu the end user to use the smart system. Nampak beza antara sistem dengan application software. So far, so good. Ada lagi soalan? Ada? Okay. So, kita dah tengok apa yang kita nak tengok lagi. Okay. So, in a complete computer system, kita dah tahu ada input, ada output, ada sistem unit. Okay. So, now, here discuss about storage. Okay. So, storage. Kita ada pula storage kat sini. Storage.
Nampaknya saya kena cerita sekejap. Okay, storage yang pertama ada pada komputer adalah the history of storage. Okay, so storage dia start dengan yang pertama adalah apa? Anybody? Any idea? Apa storage yang pertama? SSD. SSD tu yang terkini. RAM. RAM, ROM, Okay. ROM. Sebelum kita discuss storage, kita kena discuss yang lagi satu dululah. Okay. So dalam komputer, okay, kalau bahasa Melayu kita panggil untuk simpan lah. Simpan. Simpan data. Untuk ingat data. Ataupun kita kata dia untuk ingat. Okay. Ingatan. Ingatan. Tapi bila kita berkata about komputer, this ingatan we split into two. Saya type lah senang. Okay. So we talk about menyimpan, about ingatan. Kita panggil ingatan lah. Tapi dalam komputer kita splitkan dia. Satu kita panggil sebagai memory, the other one kita panggil sebagai storage. Storage. So kenapa kita bezakan memory dengan storage? Okay. So memory basically you will talk about your RAM lah. Your main memory is RAM. And then bila you bercakap pasal storage sekarang, biasanya kita bercakap pasal hard disk drive ataupun kita boleh bercakap pasal solid state drive. Tapi soalan dia, why we need to differentiate between the memory and the storage? Anybody? Any idea? Kenapa kita bezakan memory dengan RAM ni untuk multitasking kot. RAM untuk multitasking? Storage tu Kurang dia punya RAM hard lah. dia- Dia boleh simpan Random Dia access simpan. memory. dalam dia punya tu. random access memory tu dia punya cara dia membaca data. Okay? Kalau you pakai hard disk drive, dia akan baca data dalam bentuk sequential. Kalau you pakai solid state drive, you akan baca data dalam bentuk RAM juga, dalam bentuk random access memory. Tapi kenapa kita bezakan kita punya RAM dengan kita punya storage? Kita punya main memory dengan kita punya storage. Storage benda yang kita simpan. Storage untuk benda yang kita simpan. Tapi memori pun benda yang kita simpan juga. RAM tempat simpan sementara. RAM Bersifat tempat- sementara. Yes. Okay. Keluar. Storage terus Dia lama. masuk, dia keluar. Kalau elektrik tak ada, dia hilang. Temporary. 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 Okay. So saya je temporary. Saya tahu contoh dia, sir. Saya tahu contoh. Sir, nak tanya. Ya saya. ROM ni under RAM ke? ROM under RAM. Read only memory tu. Yes. Konsep pembacaan ROM adalah RAM. RAM tu bukannya RAM tu stand for Random access memory. RAM tu maksudnya adalah Random access memory. random Access memory. memory. Maksudnya macam mana you baca memori tu. Okay? So cara untuk kita faham konsep RAM ni adalah you jangan comparekan dengan ROM. Walaupun dia nampak macam sama kan, macam ni lawan dengan ni kan. Okay? So cara nak baca RAM ni adalah maksudnya you boleh baca you assume macam baca buku. Macam baca buku. Kalau you baca secara RAM, maksudnya you baca muka surat 1 and then you boleh skip ke surat 10, you skip patah balik muka surat 7, skip muka surat 27 and then and so on. Okay? Kawan RAM sebenarnya adalah sequential. So untuk kita dapat bezanya ni, sebab tu kita kena tahu storage tu, perkembangan storage tu macam mana. Okay? Kejap kita discuss perkembangan storage. So don't worry. Okay? So kita habiskan dulu apa beza temporary dengan so storage dia adalah permanent. Okay? So storage, apa yang menyebabkan memori jadi temporary? Apa sifat-sifat RAM tu? Apa sifat-sifat RAM? Apa sifat-sifat main memori kita yang menyebabkan dia jadi temporary? Dia bersifat beruap. Kalau akan hilang beberapa bekalan elektrik. Yes. Okay. So memory, okay, it will need constant current supply. Okay. So bila you cakap pasal storage, dia berlawan. Okay.
Maksudnya dia tidak memerlukan constant current. Does not ni apa tu? Salah itu. Does not ni constant. Sebab tu data di dalam RAM dia akan hilang kalau tiba-tiba blackout. Kalau you pakai PC kan, tiba-tiba blackout, data dalam RAM akan hilang. Okay? Data dalam storage, kalau you sempat save, dia tak akan hilang sampai selama-lamanya. Okay? So, secara teorinya, this event, okay, kita namakan dia sebagai volatile. Memori sifat dia adalah volatile. Storage sifat dia adalah non-volatile. Volatile ni maksudnya you boleh anggap macam air. Dia memang meruap lah maksudnya. So you boleh bayangkan macam air. Okay? Bila you gunakan memori. Bila you gunakan storage. Okay? Anybody? Bila you gunakan memori. Okay? So bila you gunakan memori kita gunakan to store current work. Okay? Current work yang kita tengah buat. Okay? Biasanya storage kita akan store the done work. Untuk backup. Okay? So sebabkan kita nak store current work ni, okay? So kita boleh bayangkan macam kita tengah buat kerja lah. Okay? So bila kita tengah buat kerja, kita akan menggunakan meja. Okay? So bila kita menggunakan meja, kita assume kerja kita adalah air. Okay? So kita letak air atas meja. Okay? After a while, kalau kita tak terus letakkan air, tak jaga air tu, maksudnya current kita tak supply berterusan kan. Okay? Air tu akan kering, dia akan meruap. Itu contoh dia. Okay? Untuk storage pula, you bayangkan kerja you dah siap bancuh air. Okay? You dah siap bancuh air, you masukkan dalam botol, you tutup. So air tu susah untuk meruap, kecuali atas sebab-sebab lain lah. Okay? So that's how we can use a metaphor untuk menunjukkan dia volatile and non-volatile. And why that happen. So bila you buat kerja, you bayangkan you tengah gunakan logic. Okay. Okay. So sequential dengan random. Okay, kita tak masuk lagi kat sini. Okay. So apa maksud sequential and random ni? Kita kena tahu juga sejarah storage. Okay. So storage ni, dia bermula dengan cerita Frankenstein juga. Storage. Okay. So storage yang pertama yang dia cipta adalah jenis apa? Apa storage yang pertama yang you all tahu? Anybody? Anyone? Apa storage pertama yang kita tahu? Yang wujud di alam semesta ini? Yeah. Sebenarnya jawapannya ada dalam slide. Okay. Storage yang pertama tadi adalah storage yang pertama adalah ni. Nampak? Ni cara kita menyimpan data. Punch card. Kita gunakan punch card. Okay. So the first storage we have is punch card. Okay. So macam mana rupa punch card? Tengoklah sekejap kalau ada. Okay. 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 So punch card. Punch card komputer zaman dulu macam ni lah lebih kurang rupa dia. Nampak? Dia ada lubang dan tak ada. So tak ada lubang tu satu, ada lubang tu kosong. Okay. So punch card ni dia kena dibaca dalam bentuk sequential. Nampak tak? Maksudnya you tak boleh nak skip. Kat punch card ni kita akan labelkan dia. Ni punch card nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5, nombor 6. Kalau you tertabur sekalipun, you kena susun balik dan masukkan dalam bentuk sequence. Okay. Itu maksud sequence. Itu lawan kepada random. Okay. So after the technology of punch card, okay. Okay, yang sequential tu. Okay. So all this will be in sequential one. Okay. So the first one is punch card. After punch card datang magnetic tape. So kalau you tengok cerita Frankenstein yang ada light bulb kat belakang tu, you akan nampak ada benda berpusing-pusing macam kaset. Okay. So that is the technology of magnetic tape.
Okay, macam kaset. Okay, kaset. Macam tu je dia. Ada kurang. Tengok sini dulu ya. Oh, kaset. Radio, kaset. Okay. So after the technology of tape come, okay, maka ada banyak variety lah. Okay. And then after that one, dia kecilkan sikit, dia jadi floppy. Okay. So floppy disk rupa dia macam mana? Kita tak ada sebelah-sebelah ke tak? Okay. Floppy disk. Okay. So floppy disk, yang besar ni, floppy disk. Okay. Dia size dia besar. And then after floppy disk, dia kecilkan lagi. Tapi size dia makin besar. Dia dah kita panggil sebagai. Okay. So after this technology, kita ada di antaranya, sebelum kita ada thumb drive and so on, okay, kita ada zip drive. Okay. So zip drive ni, dia macam disket. Dia macam disket. Tapi kalau you tengok, dia punya disket size dia tebal. Kenapa dalam dia tebal? Sebab dalam dia ada magnetic tape. Macam kaset juga. Okay. So maksudnya dia kecilkan size kaset. So pada masa tu walaupun dia canggih, kenapa dia lagi canggih? Sebab floppy disk ni, disket ni boleh simpan 1.44 MB. Okay. Tapi zip drive ni kalau you tengok, dia dah start boleh simpan 100 MB. Okay. Oh. So selepas magnetic tape, disket, sebelum dia kecilkan semua ni, okay. So kat tengah tu kita boleh kata metal. 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 Okay. So metal disk ni kita boleh kata dekat tengah-tengah. Inilah yang mewujudkan teknologi hard disk drive. Okay. So hard disk drive, kalau kita tengok dia punya design. Okay. Mana ada? Ini ni. So hard disk drive maksudnya dalam tu memang akan ada hard disket akan ada disk yang dia perbuat daripada besi. Sebab tu kita panggil dia hard disk drive. Okay, sebab dia memang hard. Okay. And then after zip drive, barulah datang teknologi CD-ROM. Okay. So selepas CD-ROM, okay. Tapi sehingga kini kalau you perasan, semua yang cerita-cerita ni dibaca secara sequential. Okay. So selepas CD-ROM barulah datang teknologi laser disk. Okay, dia besar. Okay, dia lagi besar daripada CD, tapi dia boleh dibaca depan. After laser disk, then come the technology of what else? So laser disk then only come DVD. Okay, and then after DVD barulah datang teknologi. Okay. So between DVD and Blu-ray datang teknologi yang kita panggil sebagai flash drive. Flash drive ni lah yang kita panggil sebagai thumb drive and so on yang you all pakai sekarang. Okay. So flash drive ni datanglah teknologi storage yang dalam bentuk RAM, yang dalam bentuk random access. Okay. Random access, tapi tak adalah random access memory, dia akan jadi random access storage. Okay. So dalam bentuk random. Okay. So random access storage ni, okay, dia akan dibaca secara random lah. Macam flash drive you all, dia boleh save kat mana-mana. Okay. And then lepas flash drive, barulah diciptakan teknologi yang terbaru untuk hard disk. Digabungkan beberapa flash drive ni, thumb drive kita menjadi solid state. Nampak sejarah storage yang kita ada. Ada soalan tak? Faham tak sekarang apa maksud random access? Okay. ROM ni, okay, untuk ROM maksudnya adalah read only. Read only memory. Okay. Read only memory ni maksudnya you cannot write on your memory. Macam handphone kita lah. Handphone kita punya basic memory, kita tak boleh nak write. Basic memory yang kita simpan IMEI number and so on tu. IMEI number, you punya MAC address, okay, untuk you punya wifi and so on. Semua tu disimpan di dalam ROM. Kalau ROM you rosak, kita memang kena hantar kedai untuk
kita tak boleh buat manually. Itu maksud read only memory. Dia tak ada kaitan pun dengan random access. Dia adalah ciri-ciri. Even disket pun kita boleh jadikan dia sebagai row. Kan? Kalau disket, kalau you perasan, dekat disket dia ada butang. Dia ada, nampak kan? Ada yang putih hitam ni kan? Kalau you tolak, you boleh lock. Kalau you tak tolak, dia boleh unlock. Boleh write ataupun tak boleh. Okay? Sama juga dengan tandas-tandas yang lama. Dia ada lock dia untuk read only ataupun read writable. Okay? Okay, dah sampai storage. And the last one, okay, the last one is the communication device. Okay. So kenapa communication device ni kita buat last? Sebab dia memang terkini lah yang kita pakai sampai sekarang. With communication device, it enable us to connect to the network. Okay. And from your network, you can connect to the internet. Okay. So kita boleh networkkan kita punya devices. Kita tak perlu lagi direct connection pakai kabel. Okay. Kita boleh gunakan hanya kita punya internet connection untuk connect ke printer atau ada komputer and so on. Okay. Okay. So the next one, the last one, yang you kata PC tu kan. Okay. PC is the last one. Maksudnya untuk kegunaan personal. Okay. So bila kita dah ada a complete computer, okay, kita ada beberapa type of complete computer lah. The first one is super computer. Okay. So when we talk about super computer, dia adalah untuk yang processing yang besar. Okay. So super computer basically, mana saya punya? Saya dah tutup So, ada sini. Okay. So super computer. Tengok dah salah aja. Okay, super computer, kalau kita tengok the new super computer, dia nampak canggih macam ni. The old. Old. Kalau ada. Old super computer dia akan besar-besar lah macam ni. Alright. Dia akan besar-besar macam ni. Masalah the old super computer ni adalah dia tak scalable. Tak scalable maksudnya dalam satu super komputer ni mungkin ada 10 processor. Kalau satu daripada 10 processor ni rosak, you tak boleh run langsung you punya super komputer. Faham tak? Maksudnya kita perlu gantikan dia sampai dia complete baru dia boleh run. Okay? So for that, instead of using standalone super computer macam ni, okay, kita gunakan yang baru-baru macam ni. Okay. So yang baru-baru macam ni kita menggunakan grid super computer. Okay. Maksudnya kita gabungkan dia dengan menggunakan network. Nampak tak? Nampak ada kabel network ni. Okay. So this one dia ada satu dia punya cluster sendiri. So kenapa kita panggil grid? Sebab every one of this is dia cluster computer. Maksudnya grid computer ni is a combination of cluster computer. So cluster computer maksudnya kita boleh kata satu stack of apa ni nama ni? Kita panggil apa? Rack ni, okay, racking ni kita panggil dia sebagai satu cluster. 2 cluster, 3 cluster, 4 cluster. This cluster computer kita akan connectkan, dalam ni pun internally connect by network. Sesama dia pun akan connect by network to make a grid super computer. Okay. So cluster computer ni is very simple. The idea behind it very simple. Kita menggunakan teknologi master slave computer. Okay. So master slave computer maksudnya apa dia? Katakan kita connectkan 4 PC ataupun 4 mid range computer. Okay. So 4 ni kita connectkan gunakan network. Okay. Satu daripada 4 ni akan jadi master. Maksudnya kita punya keyboard connect ke dia, kita punya segalanya connect ke dia. Okay. And then dia yang akan distributekan kerja kepada slave node. Slave node. Okay. So slave node akan buat kerja and then dah siap nanti dia akan returnkan result. Ini adalah the fundamental of master computer. The idea behind cluster computer, which can make a grid computer that become super computer. Yang teknologi yang kita pakai sekarang. Kenapa kita suka pakai daripada master slave? Sebab kalau satu slave rosak, kita masih ada lagi 2 slave.
dia tidak bergantung. Maksudnya dia punya scalability tu lebih dynamic. Okay. So that is when you talk about supercomputer. Okay. So aside from supercomputer, untuk kerja-kerja yang besar yang memerlukan data penyimpanan processing yang besar, pada zaman dulu kita gunakan mainframe. Okay. So mainframe ni dia sangat besar dan sangat mahal, dan juga sekarang kita dah jarang pakai. Kenapa kita jarang pakai? Sebab sekarang kita lebih selesa menggunakan mid-range computer, which is server. Okay. Tapi mainframe ni masih lagi digunakan dalam industri banking dan juga insurance, because they have to keep the old account in the original state. Maksudnya zaman dulu dia orang dah pakai mainframe, data-data customer dulu-dulu dia orang dah simpan dalam mainframe. Data tu by law mesti sentiasa berada di dalam mainframe. Okay. And then the closest one, okay, untuk mengurangkan penggunaan mainframe, kita lebih suka menggunakan server ataupun mid-range computer. So server ni macam server-server yang kita pakai untuk buat website-website juga lah. So apa beza server dengan personal computer? So server ni biasanya dalam satu server, atas motherboard dia, kita boleh ada multiple processor. Okay. So kita boleh ada multiple CPU. Okay. CPU 1 katakan with 8 core. So kita boleh ada second CPU, okay, yang juga ada 8 core. So bayangkan, dalam satu server kita boleh ada 4 CPU. Setiap CPU ada 8 core. So 4 darab 8. Okay. So basically dalam satu server kita boleh ada up to 32 processor. Kalau dalam case ni lah, kalau dia pakai octa-core punya processor. Okay. So we can increase our processing power. And the last one yang kita dah tengok tadi adalah personal computer. So personal computer can be anything. Okay, macam kita cakap tadi, kalau you datangkan dia dalam bentuk terasing, okay, monitor pisah apa semua, kita panggil dia sebagai apa ni namanya, case desktop. Kalau kita balikkan dia, kita panggil dia sebagai desktop computer. Okay. Kalau kita tegak ni, kita panggil sebagai tower computer. Okay. Bila kita kompreskan dia, boleh lipat-lipat apa semua jadi satu, kita panggil dia sebagai laptop. Okay. Bila laptop ni kita buang skrin ni, okay, kita gantikan dengan touch screen, kita combinekan perluatan ni, dia akan jadi tablet. Okay. Tablet kita kecilkan lagi, kita masukkan SIM card, dia akan jadi smartphone. Smartphone kita kompreskan lagi, connectkan dia apa semua, jadi kita boleh pakai, dia akan jadi wearable. All this yang kita discuss ni adalah personal computer. Okay, ada soalan so far? Itulah introduction of computer. So ingat daripada sistem unit, gabung very bebas, jadi dalam terminal kita install application, kita install sistem software, dia jadi komputer. Okay. Tambahkan lagi application software, baru kita boleh buat kerja. Okay. And then kita combine dan dia baru menjadi a complete computer. Okay, last one. Baru kita balik kepada basic. John von Neumann. Kenapa kita kena kenal Mamat? Basic component of John von Neumann. Von Neumann, dia panggil basic component of the von Neumann machine. Okay. So John von Neumann ni, okay, nama penuh dia John von Neumann. Okay. Kepentingan John von Neumann ni, selain dia adalah consultant ENIAC, okay, dia pencipta ADVAC. Okay. Yang paling penting adalah dia mengintroducekan stored program concept. Okay. So kenapa stored program concept ni sangat penting? Sebab stored program concept ni lah yang mendefinekan what is computer. Okay. Sebab kalau tidak orang Cina, okay, the Chinese will claim, dia Sampua apa nama dia sebenarnya? Sampua lah yang orang Cina pakai untuk kira-kira tu. That will be their first computer. Okay. Kenapa dia kata yang tu? Sebab benda tu membantu dia untuk mengira. Dia ada memori. Maksudnya bila dia kira, dia gerakkan benda tu. Bila dia kira, dia gerakkan benda tu. So dia ada memori. Okay. Tapi orang Arab pun tak nak kalah. Okay. The Arab will say, dia orang punya uncang. Okay. Uncang yang dia orang gunakan tu adalah the first computer. So kenapa dia claim yang tu the first computer? Sebab itu pun adalah memori dia.
Untuk setiap kambing, setiap unta yang dia lepaskan, dia akan masukkan satu batu dalam uncang. Satu uncang untuk kambing kata. Satu uncang untuk unta. So satu unta masuk uncang unta, kambing masuk uncang kambing. So dia tak perlu ingat berapa banyak kambing dia lepaskan untuk pergi ragut, berapa banyak unta dia lepaskan. Okay? So they will claim like that. Tapi setelah John von Neumann mendefinekan what is a computer, komputer mengikut John von Neumann, it must be run in a stored program concept. Apa maksud stored program concept? Ini maksud dia. The principle behind stored program concept, dia mesti ada data. Aside from that, dia juga mesti ada instruction. Sama tak dengan sempua, sama tak dengan uncak. Ada data, batu, ada instruction datang daripada tangan. Tapi yang tak lengkap untuk memenuhi John von Neumann architecture stored program concept adalah both must be stored in main memory. Nampak tak? Walaupun you boleh simpan batu dalam you punya memory, dalam you punya uncang, you boleh simpan you punya data dekat semua, tapi the instruction masih lagi simpan dalam you kepala ataupun tangan you. So itu tidak memenuhi the concept of John von Neumann architecture for the definition of computer. Kita kena ingat stored program concept. So aside from that, zaman dulu lah, it must be processed sequentially. The data stored must be in binary. And it must be consist of at least. Dia consist hanya, tapi mengikut John von Neumann, a computer must have a CPU, a memory, and a I/O system. So based on John von Neumann punya percakapan tadi, John von Neumann punya architecture, dia kata mesti ada CPU, and then dia mesti ada memory, and then dia mesti ada I/O system. This is the I/O system. Tapi dia tak kata kena ada input device, kena ada output device, kena ada secondary storage. Kenapa dia tak definekan yang itu? Maksudnya John von Neumann punya architecture, dia mati di sini. Dia tak lengkap sebagai a new modern computer system. Kenapa John von Neumann tak kata mesti ada keyboard, mesti ada mouse, mesti ada input devices, mesti ada output devices? Any idea? Ada idea? Ada soalan? Ada yang nak bagi pandangan? Kenapa tak ada? Senyap dah. Ada nak aku cakap ni. Ada? Any idea? Kenapa John von Neumann tak definekan input devices, output devices, secondary storage as the, what you call it? As a part of the computer system? Anyone? Sebab input device dengan output device dia masuk bila kita run komputer. Dia masuk bila kita run komputer. Okay. Tapi kenapa John von Neumann tak cakap tu kena ada? Sebab dia boleh jadi apa-apa je. Sebab dia boleh jadi apa-apa. Dia takkan boleh jadi apa-apa, dia still akan jadi input device. Dia akan still jadi output device. Kenapa? Sebab dah cukup kot. Sebab dah cukup. Okay, untuk kita tahu kenapa, sebab tu kita kena tengok gambar tadi. Kita tengok balik gambar John von Neumann ni. Apa yang ada kat dia? Ada tak dia cerita pasal input device, output device? Pada zaman dia, zaman dia, ada nampak tak benda yang berupa macam monitor, benda yang berupa macam keyboard, macam mouse, macam printer tu? No. There's no output any. Sebab at that moment, masa John von Neumann buat mengistilahkan what is computer, benda-benda tu tak ada. In fact, kalau you boleh cari dalam berapa harga hard disk yang pertama, yang berapa megabyte. Nampak tak? So at that moment tak ada. Benda-benda tu semua tak ada. Yang ada hanyalah dalam satu komputer yang lengkap memang hanya ada CPU, and then ada memory, and then ada data line. Maksudnya untuk you inputkan data, it can be from the punch card. Punch card tu pun kalau zaman John von Neumann, it must be punch manually. Maksudnya you pakai clipper untuk punch, untuk bagi instruction kepada komputer. Dia tak ada input device yang spesifik macam kita sekarang. In fact, storage pun zaman tu tak ada. Kalau you Google balik dalam gambar Google, kalau ada kan, ada tak gambar?
Let's say kita try hard disk. Hard disk full ever. Nampak? 10 megabyte harga dia zaman dulu $3,398 dolar. Lebih kurang $10,000 untuk 10 megabyte. And this was in, saya tak tahu tahun bila. Ni tahun bila punya iklan kalau ada. In the 80s. Right? So in the 80s baru kita datang dengan hard disk. Dan dia punya size pun sangatlah besar. 10 megabyte sahaja. Yang kita sekarang dah pakai sampai tera-tera. So at that time, dia masih lagi expensive. Dan memang orang tak pakai. Kalau pada tahun 80 pun masih lagi expensive. Maksudnya pada zaman John von Neumann tu, pada zaman John von Neumann tu, bila zaman dia? John von Neumann, 40s, sampai mid 50s, lagilah tak ada pun benda tu. So dia, sebab tu lah John von Neumann punya definition mati pada CPU, pada CPU, main memory and our data bus. So our bus line ni, bus. So bus, kenapa kita panggil dia bus line? Sebab dia macam perhantaran. Bas dalam, bas luaran. Kenapa kita tak panggil dia kereta, car, basikal? Kenapa kita panggil Nak dia bus? hubungkan komponen dalaman. Muatan banyak. Muatan banyak. Ya. Bukan muatan banyak tau. Muatan banyak tu betul. Tapi istilah dia tepat adalah dia membawa banyak kategori penumpang. When you talk about bus line, kenapa kita panggil dia sebagai bus line? Sebab dia membawa kategori penumpang yang berbeza. Dalam satu kenderaan yang sama, dia bawa data. Itu yang pertama. So data. Yang kedua, dia bawa control. Apa you nak buat dengan data tu? Nak save ke, nak read ke, and so on. And then dia juga bawa address. Dia bawa 3 benda ni yang utama. Setengah buku kalau you baca, dia akan cerita juga lah. Bus line akan bawa power. Tapi power kita tak discuss lah. Sebab this is more to computer engineering. So, sebab tu kita panggil dia bus line. So, the extended definition of John von Neumann, for modern computer, barulah kita masukkan input and output and juga secondary storage. And certain buku dia masukkan juga network communication tadi. So, we must be able to differentiate original John von Neumann architecture dengan extended John von Neumann architecture. So, dalam CPU pula, so dalam CPU yang kecil tu, kita dah discuss tadi ada motherboard apa semua. Benda pertama you kena install adalah lepas you dah tahu ada CMOS and BIOS, you akan beli CPU untuk connectkan kepada you punya motherboard. So, the first thing, dalam CPU, benda yang paling penting kena ada adalah ALU. So, what is ALU? Itulah nama dia, Arithmetic Logic Unit. So, what is ALU for? Dia yang tu lah, yang get logic semua tu. Yang ni arithmetic dan logik lah. Arithmetic and Boolean Arithmetic dan logik. completion. Arithmetic Yang get maksudnya logic. dia akan buat tambah, Ini arithmetic dan logik tambah tolak. Tambah tolak. bahasa, Darab bagi. and also modulus. Modulus maksudnya mencari baki. Finding dimension. Yes. And then logic, dia akan ada 4 logik yang utama tu. Dia akan ada not, And and then dia X no, E no. and also dan. Tak dan. Tak dan. Tak tahu. tak. Okay. Then dengan no, dia tak ada. Then dengan no ni is the variety of gate logic yang kita ada. Kenapa kita create benda ni? Sebab nak mempermudahkan, instead of pakai 2 IC, kita nak gunakan hanya dalam satu. So, yang basic yang itulah. And then the next one. So, the next one kita mesti ada CU. CU. Apa function CU? Control unit. Yang bus tadi. Yang dekat bus tadi you ada Process. control tu kan. So CU ni yang akan bagi tahu you nak store ke, you nak read. Nak baca dari memori ke, nak menyimpan data ke dalam. Itu sahaja yang CU boleh buat. And then the next one kita ada interface unit.
So apa interface unit? Apa? So interface unit ni kalau you tengok, dia kata move the signal to the hardware. So ingat tak kat bus line tadi ada apa? Ada data, ada control, ada Address. So interface unit ni yang akan bagikan address. Address ni maksudnya all your devices punya address. Address main memory you punya address apa lagi? Address external devices, you punya VGA card, you punya sound card, you punya printer port and so on. Semuanya ada address. So this address must be translated using this interface unit. Sebab tu 3 ni yang main untuk kita discuss. Maksudnya bus tadi kita tahu ada 3, data akan datang daripada ALU. Control akan datang daripada CU. Dan the last one, address akan datang daripada interface unit. So selain daripada tu, kita kat tengah-tengah ni akan ada. Kalau you go into that, into komputer, dalam CPU juga mesti ada benda yang penting lah, which is register. Register ni macam ruang memori yang paling kecil dan yang paling hampir dengan komponen utama di dalam CPU. So when you talk about memory, in depth about memory, yang paling kecil adalah register. So register ni will be part of our CPU. So dalam CPU juga, selain daripada register, kita akan ada cache. Cache. So cache ni kita ada 3 level, ada level 1. Saya tak ingat susunan dia. Katakan level 1 akan ada dalam CPU, level 2 akan ada pada kita punya bus line. Dekat atas kita punya motherboard lah. Bus line. And then akan ada cache level 2. And then kita akan ada cache level 3. Ataupun terbalik susunan saya tak ingat. So kita ada cache level 3 yang biasanya akan berada di sebelah RAM. Akan berada di sebelah main memory. Ni kalau kita bercerita dari sudut main memory pula. Macam mana dia melakukan write back ataupun write through. Macam mana proses saving data from your CPU into your main memory. Don't worry. Yang ni you akan belajar lebih dalam OS. Any question so far? So daripada situ barulah datang yang lain-lain. So kalau kita ingat tadi, dalam John von Neumann yang paling penting mesti ada CPU, mesti ada memory, mesti ada bus. Yang 3 yang ni adalah extended version. So ni apa yang dibuat dalam John von Neumann architecture lah. So don't worry about John von Neumann sangat. You kena tahu basic tadi ya. Tak perlu tahu in-depth macam mana proses fetching berlaku, decoding berlaku, executing berlaku and storing berlaku. Itu you akan learn in-depth dalam 1.5. Dah habis. Okay. So any Sir. Yes saya. Sir. Sir. Yes saya. Kalau yang chapter ni kan, biasa test dia masuk yang bahagian mana? Test chapter ni biasa dia akan masuk yang sejarah. Saya paling tak suka yang itu. Macam susah sejarah ni. Sejarah dia tak ada susah mana. Ingat orang-orang pentingnya. Kenapa mesti sejarah? Kenapa mesti sejarah? Mungkin berenang lagi. Oh my god. Kalau saya buat soalan dia tak ada sejarah. Okay. Kalau Sam ni saya tak tahu siapa buat soalan, insya-Allah ada sejarah. Dia suka sejarah, saya tak tahu kenapa. Sebab pada saya benda ni menyakitkan kepala ni nak hafal. Kami suka, kami suka. Betul, Sir, betul. Tapi kalau sejarah, Saya retweet. open book. You all kan open book. Kalau keluar sejarah jawapan depan mata, tinggal Google masa lama ni. Betul sir. Betul sir. Kira betul lah kalau keluar sejarah kalau bukan saya buat soalan. Oh, boleh lah keluarkan banyak soalan sejarah. Doa lah saya. Kalau tidak saya cuba skip je sejarah. Lagi. Chapter 1 ni tak banyak dia tanya. Biasanya dia akan tanya sejarah ni 1-2 orang lah. 1-2 mesin ataupun orang. Ataupun dia suruh define ke. Tak pernah lagi dia suruh yang tu. Tapi yang dia suka tanya adalah John von Neumann ni. Kalau saya tanya John von Neumann. John von Neumann buat kalau saya suka tanya John von Neumann. At least you need to understand. Lagi better daripada menghafal dengan menariknya. Tapi saya suka tanya apa dalam CPU. Yang penting.
how it relate. Okay. Next question. Lagi? Next question. Okay. Dalam chapter ni kita buat programming kan? Dalam chapter ni belum lagi. Dekat chapter 4 nanti. So hari ni chapter 1. Besok kita akan masuk chapter 2. Next week kita masuk chapter 3. Kalau sempat kita terus masuk programming. Kalau tidak saya ajar dululah macam mana nak install Alice. Saya pun tak install lagi. Okay, baik. Okay. Baik, sir. Lagi soalan? Dekat chat ada soalan, sir. Dekat chat ada soalan. Ni belajar basic je lah. Yes. Tepat sekali. Okay. So kalau kita tengok tadi syllabus outline kita. Yang 3 chapter pertama ni. Sebenarnya. Kalau ikutkan. Saya tak perlu pun ajar macam mana saya ajar tadi. Saya hanya perlu baca slide je. Okay. Saya tak pandai baca slide. So saya ajar macam mana saya ajar 1.5. Okay. So all this. In chapter 1 and chapter 2. You akan cover dalam 159. Next semester. CLC 159. Yang itu you akan go into that. Okay. How John volume architecture work. What is computer cycle. Kalau tadi you tak nampak kan computer cycle. So you will go that in 159. Dalam subjek ni kita hanya belajar light. But the idea of this subject adalah untuk you sukakan saya. Bukan. Untuk you all sukakan computer science. Berkenaan Sir. computer science. Yes. Apa beza course subjek CSC 126 dengan 116 ni? 126 dengan 116. 116 saya lah kan? 126 kau belajar programming penuh. C++. Itu C++. Itu you all Itu belajar. programming jugalah. Yang itu programming full. Maksudnya you kena type apa semua. Okay? Untuk chapter 4 saya, maksudnya yang ke atas ni, kita akan menggunakan IDE. Maksudnya kita menggunakan di software je. Saya tengok. Dia buka. Dia. Macam form 5 lah. Dia macam drag, drop lah. Senang je dia buat game. Apa nama dia? Alice. Alice in Wonderland. Yang ini tak ada coding, tak ada apa. You drag, you masukkan fill in the blank lebih kurang kan. Macam Dreamweaver lah. Macam Dreamweaver. Saya rasa yang ini lagi senang daripada Dreamweaver. Okay. Saya tengok kalau sempat. Next question. Nanti saya, okay. Saya keluar dah. Tak saya keluar lagi. Okay. Kena pilih dulu. Kita ambil lah yang dah ada. So apa yang kita akan belajar di semester, kita akan belajar buat ni. Buat, tak keluar lagi. Okay. Next question. Lagi, kalau dia keluar, saya tunggu. Tunggu. Boleh. Ni. Tapi dia tak siap lagi. Dia tak siap lagi. Akan belajar. Dia crack. Dia crack. Kita akan buat macam ni. Macam mana bunny akan gerak. Macam susun pseudocode tu. Yes, macam create pseudocode. Pseudocode. Akan benda ni. Okay. Macam game Minecraft. So in the end kita akan buat simple game lah sebenarnya. Macam game. Ni bawah sikit daripada 1 to 6. Bukan bawah sikit, tak ada kaitan. Ada game tu. 1 to 6 you akan belajar benda ni. Saya ada ke? 1 to 6. Apa sih? You all ni first class Kalian tak belajar lagi? Kita tak kenal lagi. Okay. 1 to 6 you akan belajar benda ni. This is 1 to 6. So akan belajar hash, include. Include iOS 3. Include IO stream je. Hash code. Saya pun tak ingat je. Okay. Hash, include, con, IO. STD. Ni semua kena hafal lah kan? Yang ini you all kena hafal. Yang ini separuh nyawa sikit lah you all kena belajar. Okay. STD tu. STD, kalau bukan STD, kalau you pakai lagi satu compiler kena ada using namespace STD. Boleh yang ini, lepas tu dia pakai apa lah? Saya dah lupa. Cout, yes. Namespace. Saya banyak sangat mengajar programming di sini lah. So kalau nak jadi, kalau belajar dengan saya, programming, kalau nak jadikan program tu boleh run, dia mesti guna ayat Handsome and Comel. dia mesti try ayat yang ni, baru kita boleh tahu dia jadi ke tak. And then, kita stopkan dia. Cukup lah. Then kita try compile, kita success, and then kita try. So dia akan keluar dekat sini. Inilah yang akan belajar sepanjang semester untuk 1 to 6. Siapa ajar 1 to 6? Sir Haji. Sir Haji. Doktor Sir Haji. Itu panggil doktor. Dr. Haji.
Oh tu Ah, doktor. Dia tak pernah cakap pun. Saya tak ada doktor. Dia ada doktor. Oh. Okay? Okey lah, dapat dia okey lah. Belajar je. Okay, ada lagi soalan? Ni at least yang belajar dengan saya sekarang ni macam ni lah. Kita drag daripada sini. Nak suruh Bani buat apa? Nak suruh Bani Empat. cakap. Bani pun kita Terbang. Empat. So dia cakap Imran handsome juga. Okay? So kita run lah dia. Boleh? Ush. So tu dia pusing-pusing. Dia answer. Apa dia answer pun saya tak tahu. Ada Bani cakap Imran handsome. Dia boleh panjangkan sikit masa dia. Kalau tak puas kan? Saya tak puas tengok Imran handsome tu. So kita tambahkan detail dia. Kita letak duration. Cakap lah selama 10 saat. Suruh Bani terbang. Bani terbang. Itu nanti kita buat. Slowly kita belajar. Don't worry. Sebab ransom keluar lebih lama. Sir, yang semua ni sir nanti sir sending dah download. Macam mana? Yang Alice ni. Alice ni kita download nanti. Kita download Download sendiri. Dia ada dekat Alice dia. Kat Google boleh download kan? File dia agak besar juga lah kot. Good luck lah untuk mendownload ni. Patutnya sistem get. Download lah. Kat mana nak download pun saya tak tahu. Ni ada. So download lah. Kalau biasanya kita download ni 1.45 GB. Okay. You can download from here. No problem. Lagi. Tak payah ambil yang ada Netbeans ke Unity tu, tak payah. Okay. So Unity VR ni sebenarnya untuk you create 3D game. 3D experience. Nantilah kan kita akan buat benda ni. Yes, kita akan gunakan ni. Yang tadi saya run tu yang ni. Tapi yang ni version lama. 3 point berapa lah. This one is 3 point something. Yang baru punya adalah 3 point... dia tak beritahu version 3.4. Yang baru ni is 3.5. Sir, kena bayar ke? Ya? Kena bayar ke? Oh, free. No worry. ITM semua dia bagi free je. Oh, okay. Kalau dia nak pakai pun dia kau boleh nak pakai yang free je. Lagi soalan? Good question. Okay. Ada soalan lagi? Untuk lagi 2 minit? Esok kita masuk chapter tu lah. Esok kita masuk chapter 2. You boleh download you punya notes dekat ni saya punya island. Dekat sini, dekat e-future ni. Ni juga kalau dia nak baca dulu kan. Tapi sebenarnya boleh juga baca dulu, bagus juga. Nanti baru you ada soalan. Kat action note ni, yang ni, data representation. Dalam ni you boleh download dulu ya. Lagi bagus lah. You all banyak soalan. I like. Paling banyak soalan. Sir, Ya. ratusan pelajar gagal kos ni. Ratusan pelajar gagal. Tinggi. Tinggi sebab tak hantar assignment. Tu je. Lagi hantar insyaAllah. Final exam macam mana sir? Final exam kita buat online nanti. Dekat island ni. You go to assessment ni nanti. So concentrate lah. Macam ni. Final exam sign lepas. Public test. Nanti kita buat lah kat sini. Nanti saya buat lah soalan yang baru. Oh. So nak tanya, pasal attendance kami nak isi kat mana? Attendance. Itu dia soalan yang bagus. Saya dah terlupa nak bagi. Kopi. Boleh buka kat siapa namanya benda orang ni kat WhatsApp. Saya cakap folder tu lock sir. Folder lock. Folder mana? Dekat island. Dekat e-future. Lock. Maksud lock. Yang bawah. Yang ada nama saya. Yang mana tu? Oh yang nama Yang atas tu memang lock. Yang itu untuk pesaraf sahaja. Oh ni sakit. Oh Allah. Sihat ke tak tu? Okay. Yang nama saya ni. Okay. So you all boleh download kat sini lah. Kalau nak tengok video saya lepas pun boleh juga. Saya nak try dulu. Tapi saya lepas kita start terus daripada minggu 4-5 macam tu. Yang the first COVID punya game. Okay. Lagi soalan? Tekan mana tu? Tekan mana? Tekanlah nama saya dekat course content. Dah, so yang mana satu? Semua tu?
Semua ni lah. Untuk ni, dekat lecture note. Untuk lecture note. Okey, okey. Okay. Yang tu untuk apa? Yang mana? Yang tadi tu? Yang ini untuk notes. Yang slide Oh, saya notes. pakai semua dekat. Okay, okay. Yang attendance ni docs lah. Yang attendance yang dekat WhatsApp ataupun dekat chat. Lagi? Soalan? Ada soalan lagi? Tak ada? Ada lah. That's all. Kita ada berapa orang dalam kelas? 30. Ramai je. Tak ramai lagi hati lah 30. Ramai sir. You dah jumpa sesama sendiri lah? Pernah jumpa? Siapa yang duduk kat kolej? Ada yang duduk kolej? 2 orang. Ada. 2 orang. Ada. Saya dengan dengan Sofia je. Dah kesiannya. Kena tinggal. Bayangkan kalau kena PKP penuh kan. Kita orang ni Kena sir. Kenapa decide stay? Kenapa decide untuk stay? Tak nak duduk rumah. Tak nak duduk rumah. Macam saya lah. Padahal rumah senang. Sebab mengajar saya masuk office. Lagi saya rajin lah. Nak tanya saya kalau nak buat benda ni, RAM semua tu ada spesifik tak? Yang Tak ada. Tapi saya galakkan minimum 4 lah. Dia akan selesa sikit. Lagi besar lagi selesa lah. Kan biasa memang semua 4. Mana tahu ada yang pakai yang lama punya ke kan. Minimum saya kata 4 lah. Sebab dulu laptop saya pun 4. Tapi sekarang dia dah membesarnya. Lagi soalan? Specification bagus. Lagi? Kalau saya punya 4 gig tak cukup kalau RAM. Sebab saya kena on video sekali apa semua buat ni semua. Dia tak cukup. Lagi soalan? Any more question? So far, ni kelas pertama you all lah. Yang kelas lain tak start lagi? dah start Dah start pertama dah. subjek ni. Maksudnya kelas pertama dengan Sir je. Kita tak berkenalan lagi, sir. Tak berkenalan? Sir tak nak berkenalan ke? Tak nak kenal ke? Tu muka saya. You all tak tunjuk muka, macam mana saya nak kenal? Saya Mana muka saya tak nampak? Saya tak nampak. Nanti lah. Nanti lah. Tak mandi lagi tu. Macam saya nak besarkan dia? Tak ada. Tak ada siapa tunjuk muka. Macam mana saya nak kenal? Siapa je tunjuk muka? Sebab saya tahu saya nak mandi. Kan macam you all. Okay. Lagi? You all sesama sendiri dah kenal lah? Dah. Okey lah. Itu boleh buat group projek. Dah kenal? Dah. Sebelah? Pun kosong. Okay? Azim. Gambar. Ini senang sekali. Mandi lagi saya tak mandi. Saya tak reti pakai nyanyi. Okay, ada lagi tak? Sir, Yes, sir. apa kata lepas ni kita pakai Google Meet sir? Sebab Webex ni macam dia ni sikit lah. Kalau kita pakai Google Meet, saya tak boleh nak rekod. Sebab UiTM tak subscribe yang full punya Google Meet. So, dia tak boleh nak rekod. Okay. Sebab takut nanti ada yang tak boleh masuk. Macam kelas sebelum ni ada seorang yang tak boleh masuk. So, bila saya rekod, saya boleh share yang saya rekod. Anytime. Sebab lagi satu nanti bila kita belajar kan, kita belajar hands on. So sometimes bila saya demo, you all tertinggal ke apa, nak ulang, and then bila ulang nanti ada yang give up. So nanti nak kena buat sendiri macam apa semua. Kalau ada video, saya rasa lebih senang. Kelas SEM saya pakai Google Meet. Di SEM saya rasa saya tak nak pakai sebab dah tak boleh rekod. Boleh Lagi? That all? Okay. So kalau tak ada apa soalan, itulah kelas kita hari ini dan insyaAllah seterusnya. Okay. So thank you for coming. Jangan lupa isi attendance and see you again tomorrow. So you all punya kelas ni terseksa sikit rapat. Tak ada masa nak siapkan nanti. Okay. Jadi kena struggle sikit lah. Okay.
So that's all for today. Thank you class. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you sir. Salam. Thank you, sir. 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 Yes, sir. Bye-bye. Salam. Yes, sir. Okey. Yes, sir. Ibrahim, Ah, yes, nak sir. apa? Stay sat, stay sat. Okay. Koko. Ada kuku ke? Sian yang buat. Okay, kawat online. Macam mana lah dia buat kuku kan? Menarik dia tak tengok kawan. Mana nak tengok? Ya.